أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wariskan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini dapat kita kembali menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab Amalan Sunnah Setahun Menurut Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala. Kita berada pada bab yang kelima pada membicarakan tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sifat, yakni tata cara solat yang dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah kita masuk pada perbahasan pada muka surat 139, sambungan daripada perbahasan yang berkaitan dengan persiapan sebelum solat, iaitu bahagian yang ke-7 di bawah tajuk menghadap kiblat pada muka surat 37, dan kita berhenti pada hadis pada tajuk, iaitu setelah hadis yang panjang menjelaskan tentang bagaimana tata cara solat yang mana Nabi SAW mengajarkan pada sahabatnya, salah seorang sahabatnya Nabi SAW yang diminta untuk ulang semula solatnya. Baik, kita mulai daripada muka surat 139, iaitu bahagian yang paling atas. Baik, berkata Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala, dibolehkan tidak menghadap kiblat pada beberapa keadaan. Di antaranya, yang pertama, ketika sedang berada di atas kenderaan saat safar. Ketika kita dalam permusafiran, kalau dulu orang bermusafir menggunakan kenderaan yang terdiri daripada haiwan seperti kuda, keldai, unta. Adapun zaman sekarang pelbagai, di udara, pesawat kapal terbang, helikopter. Kalau di darat tak terhitung pelbagai jenis kenderaan. Di lautan kapal-kapal, dan begitulah seterusnya. Jadi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, padanya disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza safara fa arada an yatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbar thumma shalla haitsu wajjahahu rikabu. Bahawa Rasulullah SAW biasa apabila bersafar kemudian ingin solat sunnah, yakni di atas haiwan tunggangannya, beliau sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu menghadapkan kenderaannya ke arah kiblat dan bertakbir. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam solat menghadap ke arah mana saja tunggangan beliau itu berjalan. Ini syarat. Dalam musafir, kalau duduk di atas kenderaan, mula-mula posisikan, kerana ia boleh diposisikan dengan
Pada waktu sekarang nak mengetahui arah kiblat sudah senang. Ya, ada jam yang padanya ada arah kiblat, begitu juga pada handphone. Ya, kalau tidak melihat pada matahari. Baik, yang kedua, ketika berada dalam keadaan sangat takut atau ketika perang berkecamuk. Hal ini berdasarkan sunnah Nabi SAW bahawa apabila dalam keadaan yang sangat menakutkan, yang mengkhawatirkan, saat ketika mana terjadi perang, beliau SAW mengajarkan umatnya supaya mereka solat dengan berjalan kaki atau berdiri atau berkenderaan, baik menghadap kiblat ataupun tidak, dengan dasar dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dalam keadaan apa? Sangat takut, atau ketika perang berkecamuk, atau dalam keadaan di mana seseorang itu tidak ada upaya untuk memposisikan dirinya pada arah kiblat. Apa contoh? Ketika orang sakit, dia hospitalized, dia tak boleh bangun daripada katilnya, terbaring, dan katilnya tidak disusun menghadap ke arah kiblat. Dan ini banyak berlaku di hospital. Ya, ketika mana dia tidak boleh, dia dipalingkan, diposisikan ke arah kiblat, dalam keadaan dia terbaring, barangkali dia tak boleh bangun dan sebagainya, maka dia solat dalam posisi itu. Adapun kalau di atas katil perbaringannya dia boleh mengarah ke kiblat, maka hendaklah dia memposisikan dirinya, ya, dalam keadaan duduk dan seumpamanya. Ya, dan jika boleh memungkinkan untuk meminta kepada doktor atau jururawat itu untuk memposisikannya, maka minta. Ya, barangkali katil kita tu memang ke arah kiblat tetapi agak jauh, boleh diposisikan sedikit. Contoh, ya, kerana apa? Kerana menghadap kiblat itu hukumnya wajib. Ya, namun bila ada, ya, perkara yang di luar kawalan, maka ketika itu dimaafkan. Ya, jadi ini adalah posisi yang kedua. Keadaan yang ketiga, ketika arah kiblat tidak diketahui. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW di suatu perjalanan atau dalam satu kelompok kecil pasukan. Lalu, ya, kami diliputi mendung yang gelap. Kami pun berusaha menentukan arah kiblat hingga kami berselisih. Ya, setiap orang dari kami solat mengikuti pendapat masing-masing. Salah seorang dari kami membuat garis di depannya supaya kami tahu ke arah mana kami solat. Ketika waktu pagi tiba, kami melihat garis yang kami buat semalam. Ternyata kami solat tidak menghadap ke arah kiblat. Kejadian ini pun kami sampaikan pada Rasulullah SAW, tetapi beliau SAW tidak memerintahkan kami untuk mengulangi solat tersebut. Bahkan beliau SAW bersabda, qad ajza'at salatukum, solatlah kamu, ya, sudah sah. Dia boleh berlaku di mana? Contoh ketika kita musafir pergi ke negara orang kafir, kemudian kita masuk hotel, ya, mana hotel di sana itu ada arah kiblat. Ya, kemudian barangkali kita tidak ada alat pula untuk menentukan arah kiblat. Maka nak tanya orang, tidak kita ketahui siapa yang boleh kita tanya. Tanya di lobi hotel, dia orang kafir, dia pun tak tahu arah kiblat. Ya, maka dalam keadaan itu, ya, gunakan keyakinan, ijtihad. Ya, ke arah mana kita merasakan itu kiblat, maka solatlah ke arah itu. Ya, kemudian esok harinya berusahalah mencari arah kiblat. Ya, dengan mencari orang Islam, ya, atau bertanya pada sesiapa atau melihat, ya, dalam handphone dan sebagainya. Itu. Jadi di zaman sekarang dah dimudahkan, tapi boleh berlaku. Contoh, seseorang tersesat di dalam hutan. Bagaimana dia nak tahu? Ya, contoh waktu maghrib, waktu isyak kan gelap, sulit. Maka ketika itu hadaplah dia ke mana saja. Ya, kerana ketika itu kiblatnya adalah seperti itu. Ada kelonggaran. Baik, selesai bab tentang menghadap kiblat. Yang ke-8, solat dengan berdiri. Hal ini berdasarkan contoh Nabi SAW, di mana beliau SAW mengerjakan solat dengan berdiri tegak ketika menunaikan solat fardu maupun solat sunnah. Beliau SAW mengikuti perintah Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Ya, berdirilah untuk Allah dalam solatmu yang khusyuk. Tu. Ya, ayat penuhnya, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi ini surah Al-Baqarah ayat 238. Hukum berdiri adalah wajib. Ya, kecuali orang yang tidak mampu. Tu. Tak mampu secara fizikal atau tak mampu secara keadaan. Boleh faham? Fizikal memang tak mampu. Dia dah tua, kaki tak kuat atau kaki sakit, tak boleh berdiri, maka duduk. Ya, atau dalam keadaan tertentu, solat di atas perahu, nak berdiri, tak boleh, perahu bergoyang, ombak kuat, nanti jatuh dalam laut. Duduk. Ya, atau seseorang itu barangkali dipenjarakan dalam satu sel yang sempit, kecil, rendah. Ketika itu, ya, dalam situasi tersebut, maka dia dilonggarkan duduk. Jadi dibolehkan tidak berdiri dalam beberapa keadaan. Ketika sakit,
Ketika berada di kenderaan, ni tadi kita sebut dah. Seperti kapal, pesawat. Naik kereta api umpamanya, kereta api. Sama juga kereta api dengan kapal terbang. Kalau di situ tidak disediakan tempat solat, ya, maka solatlah di atas kerusi itu, duduk. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang solat di atas kapal. Yang ketiga, boleh solat sambil bersandar bagi orang yang lemah kerana usia lanjut atau kerana gemuknya badan. Boleh sandar. Ya. Tapi kalau sihat tak boleh. Ya, kerana itu menunjukkan bermalas-malasan. Yang keempat, boleh solat sunat sambil duduk. Solat sunat boleh duduk. Tapi yang terbaik berdiri. Ya. Itu tentang ya kewajipan di dalam solat, iaitu dengan berdiri. Baik. Yang bagi orang yang sakit, ada orang yang dia sakit, dia tak boleh berdiri lama. Tapi dia boleh berdiri untuk seketika. Maka ketika itu dia wajib berdiri. Ketika takbir yang pertama itu. Yes. Sebelum memulakan solat, dia berdiri. Setelah dia takbir, Allahu Akbar. Ya, dalam beberapa saat barangkali dia boleh sakit. Ketika itu dia duduk. Ketika nanti dia naik, dia berdiri. Kemudian dia duduk. Sebab apa? Dia masih memiliki kemampuan sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Baik. Kesembilan, meletakkan sutrah. Ya, berdiri, menghadap kiblat dan meletakkan sutrah. Ya, sutrah ini adalah di antara perkara yang sunnah yang asing. Sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Baik, mari kita lihat perbahasan tentang sutrah. Iaitu solat menghadap ke arah sutrah. Ya. Hal ini berdasarkan beberapa hadis. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, liyastatir ahadukum fis salati walau bisahmin. Hendaklah salah seorang daripada kamu memasang sutrah dalam solat, meskipun dengan anak panah. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatah. Apabila salah seorang di antara kamu solat menghadap sutrah, hendaklah ia mendekat kepada sutrah itu sehingga syaitan tidak dapat memutuskan solatnya. Juga berdasarkan hadis daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar pada Yaumul Aid, yakni hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ya, Idain, beliau sallallahu alaihi wasallam minta diambilkan tombak pendek lalu ditancapkan. Ya, tombak ditancapkan di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kerana beliau sallallahu alaihi wasallam solat menghadapnya, sedangkan manusia, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, solat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tentang perbahasan tentang sutrah. Ini Al-Ustaz, ya, Syekh kita Hafizahullah Ta'ala sebut secara ringkas saja. Adapun kalau kita buka perbahasan dalam kitab fiqh, maka kita akan dapati perincian, perbahasan yang luas. Ya, dan elok juga dalam kesempatan ini kita membahaskannya secara agak lebih terperinci, kerana ia merupakan sunnah yang asing di sebahagian besar kaum muslimin. Padahal ini adalah sunnah yang tak ditinggalkan oleh Nabi SAW, sama ada ketika bermukim atau dalam permusafiran. Apa makna sutrah? Ya, sutrah ini adalah bahasa, secara bahasa adalah yang menutupi. Apa-apa saja yang menutupi. Ma yustaru bihi kainan makan. Ya, adapun secara istilah, sutrah itu adalah segala sesuatu, apa-apa saja. Apa-apa saja yang kita letakkan di hadapan dalam keadaan menegak. Ya, di depan seseorang yang sedang solat dalam keadaan menegak. Ya. Sama ada seperti apa? Tongkat, panah, kerusi, dinding, tiang, apa lagi? Apa saja. Ya. Ataupun stand apa kuliah ni. Ya, meja. Ya, atau sejenisnya. Untuk apa tujuannya? Untuk mencegah orang lalu di hadapan si musolli itu. Boleh faham? Apa saja yang letak di depan seorang musolli ketika mana, sama ada ketika dia menjadi imam atau ketika dia solat bersendirian. Itu adalah sutrah. Ya, menghalang, menjadi border bagi dia. Letak sempadan bagi dia. Ya. Jadi dalil tentang persyariatan tadi telah kita sebut, dan di antara hadis Nabi SAW yang lain adalah idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah liyadnu minha. Itu. Ada lagi hadis yang lain Nabi SAW sebut, la tusalli illa ila sutrah. Janganlah kamu solat melainkan kamu menghadap diri kamu kepada sutrah. Tu. Jadi ini hukum sutrah ini adalah mustahab, sunnah yang sangat dituntut.
Sunnah yang sangat dituntut. Dan kita dah sebut dah, bila berlaku khilaf di kalangan para ulama, jalan keluarnya adalah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW berbuat atau tidak? Kalau Nabi SAW berbuat, sebagai bentuk cinta kita, bal yuta'u wa yuttaba', maka ikutilah. Jangan datangkan alasan. Kerana alasan itu menunjukkan kita mengikut hawa nafsu. Maknanya malas, bermalasan. Padahal orang-orang beriman itu, apabila datang saja ayat-ayat, hadis-hadis yang memerintahkan untuk mencontohi Nabi SAW, dan apa saja yang Nabi SAW lakukan, dia akan berusaha untuk berbuat. Barulah itu namanya bukti cinta yang asli, yang ori. Bukan cinta yang palsu. Dan hendaklah dipasang ayat ini pada diri kita ini ketika berinteraksi dengan perbuatan Nabi SAW, yang kita dituntut untuk mencontohinya. Supaya kita termasuk dalam ayat yang Allah Ta'ala ingatkan kita dalam surah Al-Ma'idah itu. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katalah jika engkau cinta pada Allah, maka hendaklah engkau ikut aku. Yuhbib lakum wa yaghfir lakum. Maka Allah akan cinta kita dan akan ampuni kita. Nampak? Akibat daripada kita ikut Nabi SAW, kita akan dapat kecintaan daripada Allah, dapat keampunan daripada Allah. Ini menunjukkan betapa besarnya perkara ini. Dia bukan perkara kecil, bukan perkara yang boleh dipermudah-mudahkan. Apatah lagi di dalam usaha kita dalam rangka untuk meneladani. Kerana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk meneladani Nabi SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi SAW itu terdapat suri teladan yang terbaik untuk kita contohi dan ikuti. Banyak perintahnya. Alaikum bisunnati. Wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan seterusnya, banyak tak terhitung dalil itu. Jadi dalam masalah sutrah ini adalah satu sunnah yang hendaknya kita tegakkan. Kerana Nabi SAW melakukannya. Begitu juga para sahabat Nabi SAW. Sebagaimana di dalam bab ini banyak sekali hadis-hadisnya. Sehingga para ulama mengatakan sutrah, hikmahnya adalah untuk menjaga pandangan, untuk menjaga batas sempadan seorang yang sedang mendirikan solat. Jadi kadar penghalang di depannya itu adalah seperti tingginya pelana. Itu secara ringkas. Jadi kalau kita solat di masjid, di surau, maka carilah sutrah. Dan imam hendaklah menghidupkan sunnah ini. Dia hanya bentang sejadah, tapi tidak ada sutrah di antara dirinya ke depan. Dan hendaklah diketahui bahawa sutrahnya imam adalah sutrahnya makmum. Jadi bila imam sudah ada sutrah, maka automatically semua para makmum itu telah ada sutrah. Jika kita solat bersendirian, maka carilah sutrah. Iaitu dinding, menghadap tiang, menghadap stand kipas angin yang berdiri itu dan sebagainya. Maka hidupkanlah sunnah Nabi SAW ini. Bagaimana jaraknya di antara orang yang sedang mendirikan solat dengan sutrah itu, iaitu sekira-kira ada jarak di antara dirinya ketika dia sujud, ada jarak sekitar dilalui oleh seekor domba. Tu jarak dia. Ada jarak ketika dia sujud contohnya, maka ada masih jarak di antara dia dengan sutrahnya itu. Baik, ini adalah perbahasan secara ringkas. Dan apabila seseorang telah ada sutrah padanya, maka dilarang untuk seseorang lalu melewati di depan orang yang sedang solat. Dan ini hukumnya adalah dosa besar. Itu nampak menunjukkan betapa besarnya peranan sutrah di dalam solat. Sehingga Nabi SAW mengatakan, jika ada orang yang melalui di antara kita dengan sutrah, maka hendaklah dia itu ditolak, dihalang, dicegah. Kerana Nabi SAW menyebutkan dia adalah syaitan. Iza salla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan. Jika salah seorang kamu sedang solat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah terhadap orang lain, kemudian ada seorang yang cuba lalu di depannya, nak melintas, barangkali dia tak tahu ataupun dia tak sedar, maka cegahlah dia. Jika dia enggan dia lalu juga, maka tolaklah dia dengan keras, kerana sesungguhnya dia adalah
syaitan. Sebab apa? Telah mengganggu kita dalam solat. Sebab itu, ya, dilarang mengganggu kekhusyukan solat seseorang dalam apa jua pun cara. Sehingga lalu di depan orang solat pun dilarang. Padahal dia tak mengganggu apa-apa pun, tak sentuh kita pun, betul kan? Tapi mengganggu dari jurusan apa? Ketika kita solat, nampak laluan dia ke depan. Sedangkan kita sedang menghadap Allah Ta'ala. Apatah lagi yang lebih jelas daripada itu. Seperti apa? Meninggikan suara. Contoh kita lihat dalam masyarakat kita. Ya, ketika seorang itu selesai solat, imam dan makmum dia zikir ramai-ramai. Ya, zikir beramai-ramai dengan kuat, dibantu dengan mic. Ada lagi ni makmum yang masbuk tadi, bangun dia sambung rakaat pertama, rakaat kedua, sehingga terganggu bacaan dia. Astaghfirullah, macam-macam dia baca dengan intonasi, dengan lagunya, ditambah lagi dengan mikrofonnya berganda. Yang kawan tadi nak baca Fatihah terganggu, masuk astaghfirullah. Tu imam dengan makmum dalamnya. Ini adalah hukumnya dilarang. Dilarang kerana mengganggu orang yang solat, dilarang keras. Tengok, lalu saja depan orang solat dilarang sehingga dianggap sebagai syaitan. Apatah lagi mengganggu dengan suara, walaupun yang diganggu itu adalah berzikir dan seumpamanya. Kerana ada hadis Nabi SAW, di mana kalau tak silap hadis itu adalah tentang daripada riwayat hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Itakafa Rasulullah SAW fil masjid. Satu hari Nabi SAW i'tikaf dalam masjid. Kemudian Nabi SAW dengar ada orang yang membaca Quran, meninggikan suara. Dia baca Quran, dia meninggikan suara. Ketika itu ada orang lagi solat. Sama ada dua-dua sedang solat. Solat ni barangkali solat sunat, ni solat wajib contohnya. Seorang ni baca kuat, contoh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang solat begitu dia baca kuat. Padahal solat tu adalah solat sirriyah. Dia pergi jaharkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kawan terus sebelah. Jadi terganggu tak bacaan dia? Terganggu. Lalu selesai itu Nabi SAW kata, janganlah seorang itu mengangkat suaranya ke atas saudaranya, kerana saudaranya sedang bermunajat kepada Allah. Jadi ini larangan. Sebab apa? Dia sedang bermunajat, tiba-tiba terganggu. Kerana jadi antara perkara yang hendaklah kita usahakan dalam solat adalah khusyuk. Kerana kita sedang bermunajat kepada Allah. Ini banyak dilanggar, diabaikan. Di masjid dan di surau. Sebab itu sunnahnya adalah setelah imam selesai bagi salam, maka tak perlu dia nak berzikir guna mic. Yang ajaibnya, solat zuhur, solat asar tu solat sir, diam. Fatihah tak dengar. Selepas Fatihah apa semua tak dengar, kecuali takbir. Dan ucapan-ucapan pemindahan daripada satu pergerakan ke satu pergerakan. Tapi yang peliknya selepas bagi salam, Astaghfirullah, Astaghfirullah, La ilaha illallah. Solat zuhur, solat asar, masuk akal ke kalau dari segi logika? Sebab apa Allah Ta'ala mensyariatkan solat zuhur, asar tu diam, perlahan? Nampak tak? Tu ada hikmahnya. Tiba-tiba habis solat saja punya kuat. Mengganggu tak orang yang sedang solat tadi? Pasti terganggu. Terutama solat maghrib. Ya Allah, solat maghrib waktunya ringkas. Banyak orang yang singgah ke masjid nak solat, tiba-tiba terganggu dengan bacaan-bacaan zikir tadi. Sebab itu, kalau mengikut dan memahami sunnah Nabi SAW, pasti kita akan memperlahankan. Sebab itu imam setelah dia bagi salam, dia pusing diri dia menghadap ke makmum. Tengok, oh masih ada orang solat. Slow down. Zikir perlahan. Astagfirullah, astagfirullah. Untuk apa kita zikir kuat-kuat? Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah membantah perbuatan mereka itu. Dalam kitab Qaulul Imam ba'da salam, Imam Syafi'i rahimahullah kata apa? Aku sukai imam itu menjaharkan zikir-zikirnya selepas solat. Tujuan itu apa? Mengajar makmum dia. Bila makmum dah pandai, maka dia sembunyikan kembali. Diamkan kembali zikirnya. Kita tak, daripada dulu sampai sekarang dah berkurun dah. Tak pandai-pandai makmum. Ini dah kerosakan apabila menyelisih sunnah Nabi SAW. Hairan bin ajaib. Padahal hadis itu terang dan jelas. Tengok ni dalam bab sutrah sendiri pun dah nampak. Itu bukan melalui ucapan, hanya perbuatan. Betul ni. Sunnah-sunnah lain yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, perintah untuk mencegah orang yang hendak melintas di hadapan orang yang sedang solat. Dilarang melintas di hadapan orang yang sedang solat. Yang hadis tadi. Yang ketiga, bersikap waspada terhadap perkara yang dapat memutulkan solat seseorang. Sehingga Nabi SAW bersabda, yaqta'u salatar rajuli idza lam yakun baina yadayhi
qaidu akhiratir rajul rahli. Al-himar wal kalbu wal kalbul aswad wal mar'ah. Jika seorang muslim tidak menggunakan sutra seperti pelana unta dalam solatnya, maka solatnya akan terputus jika lalu di hadapannya seekor keldai, anjing hitam dan seorang wanita. Al-hadis. Dalam hadis ini disebutkan iaitu al-kalbul aswadu syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Jadi ini bukan perkara kecil, ia adalah perkara besar. Tapi masalahnya sunnah sutrah ni dia pelik sikit. Banyak orang tak mengetahuinya. Satu lagi jurusan. Orang yang menghidupkan sunnah sutrah ini dianggap ganjil. Contoh bila dia solat di masjid, ini pengalaman. Disebabkan masjid itu luas, lapang, tidak ada tiang, maka dia nampak satu kerusi. Sebab di masjid banyak kerusi untuk orang yang tak boleh berdiri. Dia pun ambil kerusi letak depan dia. Dia pun solat. Sekejap lagi tiba ada orang lalu, dia ambil kerusi tu, dia bergalih. Masya Allah. Tu. Dan angin juga kita terganggu solat kita. Satu bab. Satu kita marah ke dia. Ya Allah kesiannya. Padahal orang itu Masya Allah dah berumur. Bahkan ada di antara mereka ahli masjid. Pengalaman. Masya Allah. Kasihan sungguh. Sunnah yang paling basic ini begitu asing di kalangan umat. Kadang kita solat, kita letak sesuatu, letak beg depan tinggi kan. Orang tengok semacam. Kadang-kadang tidak ada sutra apa yang boleh kita gunakan. Kita lihat orang yang sedang solat, yang sudah selesai bagi salam, dia sedang berzikir, kita duduk belakang dia. Kita solat, kita baru masuk masjid. Jadikan dia sebagai sutra. Kerana kita tahu dia akan berzikir lama lagi. Sedang kita bertakbir tu, dia pun tiba-tiba lari daripada kita. Padahal tak salah dia duduk depan itu. Sebab kita jadikan dia sebagai sutra. Ini nampak ni. Itu satu bab lagi. Bab yang kedua. Ajaib ni. Ketika kita solat, ada orang yang nak lalu. Nak lalu ni. Kita pun tahan dia. Satu pengalaman tahan dia tengok kita semacam. Macam dia marah. Nak lalu lagi, kita tahan lagi. Dia tengok lagi. Itu. Bila tidak mengetahui tentang sunnah sutra. Dan pernah ada satu pakcik lalu nak masuk, ditahan, dia ambil tangan kita, dia shake hand. Subhanallah. Macam-macam manusia ni. Allahu Akbar. Inilah dia pentingnya ilmu. Sebab itu hidupkan sunnah ini. Dan kita yang mengajar hendaklah menyampaikannya. Tapi sayang, walaupun dah disampaikan, diajar di surau di masjid, tetap mereka tak berbuat. Kenapa mereka melihat ustaz-ustaz lain khususnya pun tak buat seperti apa yang kita ajar? Seorang yang mengajar 10 orang lagi tak berbuat, maka dia kata dia tak betul. Dia ikut yang majoriti. Padahal apa yang kita bacakan itu adalah perkara yang sangat jelas, wadih daripada hadis Nabi SAW. Hidupkanlah. Sebab itu adalah sunnah. Nak dapat pahala. Sebab apa? Nak ikut contoh Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW sebut, dalam perjalanan ditombak, dia letak tombak di depan, dia letak pelana, kuda di depan, dan apa saja. Kenapa? Betapa besarnya tentang sunnahnya, sehingga hukum lalu di depan orang yang ada sutrah, maka itu adalah berdosa. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, jika mereka tahu betapa besarnya dosa lalu di depan orang yang sedang solat itu, maka pasti mereka akan menunggu berhenti selama 40 apa? Tak disebut. Sebagaimana dalam hadis, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli, madza alaih? Lakana an yaqifa." Tu. Lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Qala Abu Nadr, "La adri aqala 40 yawman aw syahran aw sana." Tu. Andai kata Nabi SAW bersabda, seorang yang lalu di depan orang yang solat itu mengetahui dosanya perbuatan itu, nescaya diam berdiri selama 40 itu lebih baik baginya daripada lalu di hadapan orang yang sedang solat. Berkata Abu Nadr radhiyallahu anhu, aku tidak mengetahui apakah beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 40 hari, 4 bulan atau 40 tahun. Jadi hukum lalu di hadapan orang yang sedang solat maka adalah haram, berdosa besar. Walaupun sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Tetapi melihat pada dalil-dalil ini, maka hendaklah kita elakkan. Menunjukkan betapa urgentnya meletakkan sutra. Terutamanya imam dalam solat berjemaah. Payah apanya nak letak sutra? Apa yang payah? Dia seorang duduk depan. Ambil saja rehal yang mengaji tu, letak depan. Atau ambil kipas yang duduk depan dia tu, betul-betul depan dia.
Ya, dengan itu dia telah menghidupkan satu sunnah Nabi SAW. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan kita yang mendengar ya pelajaran pada hari ini, maka hendaklah bersegera untuk kita solat dan menghadap sutrah. Ya, kerana ini adalah perbuatan, perlakuan, amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai itu secara ringkas perbahasannya. Baik, selesai sudah bahagian A. Ya, bahagian A iaitu hal yang berkaitan dengan persiapan sebelum solat. Sekarang kita masuk bahagian B, amalan-amalan ya solat itu sendiri. Ya, permulaan dan perjalanan seterusnya dalam kita mendirikan solat. Iaitu bahagian B muka surat 143, amalan-amalan seputar tata cara solat, iaitu berkaitan dengan solat. Baik, yang pertama iaitu berniat terlebih dahulu. Kita berdiri tadi tegak menghadap kiblat. Ya, kemudian berniat. Dan niat telah kita bahas sebelum ini ketika dalam bab yang berkaitan dengan wudu. Hendaklah seorang meniatkan solat yang ia akan kerjakan dan menentukannya dengan hatinya. Seperti meniatkan solat zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Atau meniatkan solat-solat sunnah yang ia akan kerjakan. Sebab niat ini padanya terkandung beberapa tujuan. Satu, niat untuk membezakan di antara ibadah dan adat. Itu yang pertama. Tulis. Niat ini perbahasannya satu, membezakan di antara niat dan ibadah. Ya. Mandi umpamanya. Bangun pagi mandi. Mandi saja, mandi biasa. Itu adat kebiasaan. Tapi kalau mandi pagi, ya mandi sunat hari Jumaat. Mandi junub, itu kan dah jadi ibadah. Dia berjunub, ya. Dia bersih suci daripada haid, dia mandi tapi dia lupa niat, maka tak sah, dia kena mandi wajib lagi sekali. Boleh faham? Itu kan beza. Menentukan niat. Niat menentukan ibadah atau adat. Yang kedua, niat menentukan ibadat itu jenisnya. Ya. Sebab itu dikira kalau orang yang menggunakan lafaz umpamanya dia usolli tu. Dia usolli fardhu zuhri, tapi dia solat asar. Yang dikira apa? Bukan lafaz tu. Walaupun lafaznya salah, tapi niatnya adalah solat asar, sah solat dia. Sebab yang diambil kira niat, bukan lafaz. Jadi niat itu yang menentukan jenis ya ibadah yang dikerjakan. Ya. Ketentuan ibadah yang dikerjakan. Contoh, dia nak solat zuhur, dia dah tentu dah, dia nak solat zuhur. Dah masuk waktu. Ya, berapa rakaat solat zuhur? 4. Dia nak ikut imam atau nak solat bersendirian? Itu. Ya, itu yang menentukan sah, dan niat adalah wajib. Niat adalah wajib. Jadi ini adalah ya perkara yang ya semua kita mengetahuinya. Baik. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, hadis yang sangat masyhur. Ini adalah hadis gharib, tapi sangat masyhur, dalil. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ila akhir hadis. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Jadi ini perbahasan niat, sehingga para ulama ya mengarang ya kadang-kadang ada di antara mereka sehingga satu kitab khusus tentang perbahasan niat, very intensive and comprehensive. Ya, kerana ia merupakan perkara pokok di dalam diterimanya ibadah. Syarat yang pertama adalah niat kerana Allah. Allah perintahkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya. Jadi tidaklah kita ini diperintahkan ya melainkan untuk apa? Mengikhlaskan niat kepada Allah dalam beribadah kepadanya. Jadi syarat untuk diterimanya ibadah seseorang di sisi Allah adalah niat. Dan pembatal niat adalah riya, syirik kepada Allah. Dan niat ini adalah tempatnya di hati, bukan di lisan. Ya, dia adalah perbuatan hati, bukan perbuatan lisan. Ya, sebab itulah niat itu adalah lintasan, gorisan disertai dengan pernyataan. Pernyataan. Tu, pernyataan adalah hati. Nak solat apa ni? Dan begitulah seterusnya. Boleh faham? Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, niat adalah maksud. Tujuan, intention. Ya. Maka orang yang solat itu menghadirkan solat itu di benaknya. Dan menghadirkan pula dalam benaknya hal-hal yang wajib dihadirkan dari sifat-sifat solat tersebut. Seperti solat tersebut adalah solat zuhur dan yang wajib dan lain-lain. Kemudian pengetahuan yang ada itu diniatkan dalam hati pada saat yang bersamaan dengan permulaan takbiratul ihram. Ini bersamaan. Ya. Dia niat ketika dia berdiri itu dia tahu dah dia nak solat apa ni? Aku nak solat apa ni? Allahu Akbar, solat zuhur. Kalau kita belajar dalam fiqh Syafi'i dia ada 3 perkara. Ya. Ta'yin, ta'arud dan sebagainya lah.
Tapi untuk memudahkan perbahasan, iaitu apa saja ketika mana kita berdiri untuk menghadap Allah, kita tahu, ya, telah hadir niat apa yang kita nak lakukan, ya. Jadi ketika mana, sebab itu ketika Nabi SAW menjelaskan tentang solat, ya, kana Rasulullah SAW idza qama ila solah istaqbala al-qiblah wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu akbar. Ya, Rasulullah SAW jika berdiri untuk solat, beliau SAW menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi tidak ada lafaz usolli. Usolli itu Nabi SAW tak lakukan. Begitu juga para sahabat dan seluruhnya. Ya, mereka kerana niat itu bukan di lisan, tapi niat itu di ucapan. Ini kena faham. Ya. Nah, ini perkara yang hendaknya kita lakukan. Sebab apa? Ya. Lafaz usolli itu datang kemudian. Ya. Tujuannya bagus, untuk menjazamkan, menguatkan niat. Tapi akibatnya apa berlaku? Datangnya penyakit was-was. Itu satu. Kemudian mengganggu orang lain. Orang lain dah takbir, dah masuk dah. Dia masih usolli. Tadi kan kita kata, jangan mengangkat suara, mengganggu orang yang sedang dalam keadaan solat. Itu gangguan. Jadi menimbulkan, ya, masalah kepada orang yang telah masuk ke dalam solat. Baik. Seterusnya, yang kedua. Ya, yang kedua adalah takbiratul ihram, iaitu takbir, berdiri, niat, kemudian takbir. Nabi SAW memulai solatnya dengan mengucapkan takbir, yakni Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ringkas saja, Allahu Akbar. Bukan ada orang begitu. Sebab apa? Sebab dia salah pemahaman nak masukkan niat sekali. Ya, daripada awal tu sampai akhir dia nak selari dengan niatnya ada. Aku solat zuhur 4 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Tak disuruh demikian. Ya, cukup niat tadi dah ada. Ketika dia berdiri, ketika dia takbir, maka dia ingat dengan selaras dengan ucapan tu Allahu Akbar. Sekarang dia sedang membesarkan Allah Ta'ala. Selain daripada makhluk, semuanya tidak ada nilainya, kecil, tidak ada bandingan. Ketika itu menunjukkan apa? Dia telah menghadirkan dirinya untuk khusyuk dalam beribadah. Urusan dunia tinggal keluar daripada solatnya. Ya, ibarat kita lah masuk pejabat, keluar daripada rumah macam-macam benda daripada kita. Masalah rumah, masalah itu, masalah ini. Sampai pejabat, tinggalkan masalah peribadi, masalah rumah tangga di luar pejabat. Gantung di pagar pejabat. Masuk pejabat, urusan kerja. Itu nak bagi pemahaman. Jangan waktu masuk pejabat, ingat lagi urusan kerja, urusan itu, urusan ini. Sehingga ingat lagi urusan rumah tangga dan sebagainya, sehingga mengganggu urusan kerja. Begitulah analoginya. Ketika kita masuk solat, kita telah mengikrarkan, membesarkan Allah, maka ketika itu tidak ada lagi urusan dunia yang boleh masuk ke situ. Kerana apa? Kita sedang berurusan dengan pemilik dunia ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini perkara yang paling sulit, khususnya di zaman sekarang. Kena bermujahadah, kena berlawan. Ya. Dan para ulama mengarang kitab-kitab bagaimana untuk menghadirkan diri, bagaimana untuk menolak semua gangguan dan sebagainya. Bagaimana kita nak posisikan diri kita sebelum solat. Jangan solat dalam keadaan, ya, kita sedang terganggu banyak masalah, sedang, ya, terkejar-kejar kesana kemari. Begitu tengok Nabi SAW yang memberikan contoh supaya solat kita khusyuk. Ketika makanan telah dihidangkan, ya, dah ada atas meja, sedap, panas-panas, engkau jangan solat lagi, pergi makan dulu. Kalau tidak, tengah solat tadi, Allah sedapnya makanan, orang lain dah makan, aku belum makan lagi, habislah. Yang aku minat tu orang lain makan. Macam-macam, jadi terganggu. Baik, betapa indahnya Islam mengajar kita, ya, agar kita meraih, ya, kenikmatan dalam, ya, beribadah kepada Allah. Baik. Jadi Nabi SAW memulai solatnya dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dan takbiratul ihram itu termasuk rukun solat. Ini kalau kita belajar tentang fiqh, ya, akan ulama bagi syarat rukun. Ada rukun, rukun, ya, kemudian ada sunat-sunat, sunat ab'ad dan sunat hay'ah dalam mazhab Syafi'i, maka dijelaskan semuanya. Ya. Hal ini berdasarkan hadis daripada sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW apabila berdiri untuk melakukan solat, beliau menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar. Itu, ya, yang kita sebut dalam hadis tadi. Ya, Nabi SAW, ya, bertakbir, angkat tangan. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Miftahus salah at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Kunci solat itu adalah bersuci. Ya, yang mengharamkannya dari pekerjaan luar solat adalah takbir, dan yang menghalalkannya iaitu ucapan salam. Itulah definisi yang sempurna daripada Nabi SAW tentang apa? Solat. Tentang solat. Kalau kita buka kitab mazhab Syafi'i, dia akan terangkan. Ya. Dari segi istilah syarak apa dia yang telah kita sebut sebelum ni? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim.
Bisyara'ita makhsusah. Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir serta diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Baik, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hal ini. Disyariatkan bagi imam mengeraskan suara takbir. Ini sudah sentuhlah sekarang, dah mudah. Ada mic. Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram tu ada second person. Yang tolong keraskan suara, betul kan? Dia pula. Ya. Pertama disyariatkan. Ya, jadi imam hendaklah mengeraskan takbirnya supaya didengari. Khususnya makmum yang di belakang. Apatah lagi ketika tiada bantuan alat pembesar suara. Dia kena kuat. Jangan perlahan. Ya. Kalau tidak, makmum di belakang tak tahu, ragu. Yang terutamanya ketika perpindahan daripada satu rukun ke rukun yang lain. Khususnya ketika apa? Ketika naik daripada sujud. Tak tahu dia. Atau turun dan sebagainya. Yang kedua, menyampaikan suara takbir imam apabila diperlukan. Itu yang second person tu. Ya, hal ini berdasarkan riwayat yang sahih bahawasanya apabila Rasulullah SAW mengimami manusia dalam keadaan sakit, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengeraskan suaranya untuk menyampaikan suara Rasulullah SAW agar didengar oleh makmum. Jadi itu yang dilakukan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tapi sebenarnya kalau second person tu tak baca pun tak apa dah. Sebab memang dah didengar. Ya, kuat. Speaker pula world class punya standard. Canggih ya amat. Tak ada dengung apa pun. Ya Allah, berbanding dengan surau masjid kita. Padahal dia open air. Canggih sungguh sistem speaker tu. Ya, di masjid, Masjidil Haram khususnya. Betul kan? Masya Allah. Terang, jelas. Very precise. Dia punya resonance tu boleh kata zero. Tak ada gema apa pun. Masya Allah. Ya. Jadi, bila imam sebut Allahu Akbar, memang jelas dah. Ya, Masya Allah. Nikmat. Nikmatnya solat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Betapa beruntung dan bertuahnya penduduk Madinah dan Mekah. Dan orang-orang yang bermusafir yang duduk di situ bekerja dan sebagainya. Istimewa sekali. Semoga Allah menyampaikan kita ya ke bumi yang sangat mulia, sangat agung itu ya di atas muka bumi ini. Moga-moga Allah menyampaikan kita dan Allah angkat musibah Covid ini. Ya, semoga boleh kembali kita mengunjungi, menziarahi dua tanah suci tersebut untuk melaksanakan amal ibadah yang agung, iaitu umrah ya dan juga haji. Baik. Selesai. Iaitu tentang takbiratul ihram. Takbir. Dan hukumnya adalah wajib. Hukum mengucapkan takbir itu adalah wajib. Angkat tangan itu ada sunat. Itu penting ingat. Ya. Baik. Yang ketiga adalah mengangkat kedua tangan. Ya, mengangkat kedua tangan. Ya, ketika bertakbir. Disunahkan mengangkat kedua tangannya dengan tidak mengepalkan jari jemari dan tidak pula merenggangkan kedua telapak tangan, dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi bahu atau sejajar dengan kedua daun telinga. Ini adalah cara mengangkat. Ya, bagaimana cara mengangkatnya? Ini penting, jangan asal angkat. Banyak orang yang solat, cara angkatnya menyelisihi cara angkatnya Nabi SAW. Kita hendakkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi kalau kita buat lain daripada Nabi SAW buat, kita dah tak ikut Nabi SAW. Ya, jangan diperdebatkan sah atau tidak. Itu isu yang lain. Yang penting ni ikut cara Nabi SAW atau tidak. Orang kita kadang terpaling. Ya, dia divert kepada perkara yang tak perlu dibahas. Ni sah ke tidak? Sah ke tidak? Bukan masalah sah atau tidak. Ya, masalahnya adalah muafaqah dengan Nabi SAW atau tidak. Itu yang perlu kita perhatikan dan pastikan. Jadi mengangkat kedua tangan, ya di sini disebut dengan tidak mengepalkan jari-jarinya dan tidak pula merenggangkannya. Kedua telapak tangan dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi bahu atau sejajar dengan dua daun telinga bahagian atas. Ya, ada 3 cara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mengangkat tangan pada takbiratul ihram. Ya, pada takbiratul ihram, yang pertama bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang kedua sebelum takbiratul ihram. Ketiga sebelum takbiratul ihram. Takbiratul ihram nama mana? Mengharamkan perbuatan yang sebelumnya halal. Itu nama takbir. Ya, bila start takbir tu dah tak boleh dah buat benda yang di luar solat, bercakap, bersembang, makan, minum dan berbagai lagi. Ya. Baik. Dalam hadis disebutkan, kana Rasulullah SAW
idza qama ila shalah i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi thumma qala Allahu akbar. Rasulullah SAW jika mendirikan solat, maka beliau SAW berdiri dengan tegak, mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ya, bagaimana cara ini? Yang pertama bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram maknanya selaras, Allahu Akbar. Sama. Daripada mula sampai akhir sama gerakannya. Yang kedua, sebelum ucap dulu Allahu Akbar, baru tangan angkat. Yang ketiga, setelah angkat dulu, dah sampai baru sebut Allahu Akbar. Faham? Tiga-tiganya adalah sunnah Nabi SAW. Cuba ulang yang pertama, Safi Rahman. Yang pertama, takbiratul ihram dulu. Takbir. Serentak. Serentak. Allahu Akbar. Serentak. Yang kedua? Takbir dulu baru. Takbir dulu. Allahu Akbar. Baru angkat. Yang kedua, yang ketiga, takbir siap-siap dah. Baru Allahu Akbar. Baik, macam mana cara takbirnya? Iaitu Nabi SAW, ni, jari tidak direnggang begini. Ya, tidak begini. Ya, tidak begini. Ni tapak tangan ni. Ingat, tapak tangan menghadap kiblat. Ni menghadap kiblat. Bukan begini. Ada orang begini kan takbir. Ada orang lagi leweh. Ya, gini pun ada. Ada angkat tinggi begini pun ada. Macam ni pun ada. Ada macam ni. Allah Akbar. Macam ni. Macam ni apa hal ni? Ni ada macam ni. Nak skop apa ni? Ya. Nabi SAW sebut ni mesti ada ketegasan ketika tu, sungguh. Tu. Jari begini renggang sedikit saja. Telapak tangan menghadap kiblat. Ya. Iaitu caranya yang pertama adalah cara yang pertama setentang dengan bahu. Ni setentang dengan bahu. Nampak? Rafaidah nampak tak ni? Setentang dengan bahu. Atau setentang dengan telinga. Bukan macam ni. Allahu Akbar. Bukan. Macam ni. Close. Tangan kita ni. Ya. Tapi relax. Janganlah kaku macam robot pula. Allahu Akbar. Steady. Allahu Akbar. Tu. Ya. Selain daripada itu, maka tak seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada orang takbir macam ni pun ada. Dia suka nak sentuh telinga dia ni. Ada yang macam ni pun ada. Rapat gini terutama orang perempuan. Allahu Akbar. Itu mana datang? Ingat. Sifat solat lelaki dan wanita sama. Sebab dalam hadis Nabi SAW tak bezakan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Perintah solat kamu seperti aku. Maknanya termasuk lelaki dan wanita sama. Boleh faham? Tu. Ada soalan? As-soal? Mau pergi soal. Jelas kan? Ada macam ni lah. Macam ni lah. Tak. Macam ni saja. Ada macam ni pun ada. Ada yang ni. Allah. Itu amalan. Tu. Ya. Mesti gini sampai sini bahu. Kerana Nabi SAW melakukan seperti itu. Ya. Baik, ini adalah perkara yang kita praktikan, kita lakukan. Kenapa? Kerana Nabi SAW mengajar kita seperti itu. Baik. Ya, cara selesai. Masih ada masa. Sekejap, tengok ada perbahasan lagi, ada perinci di sini. Okey, sekarang setelah kita mengangkat, yang keempat seterusnya adalah bersedekap. Iaitu qiyam, dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, letak tangan kanan di atas tangan kiri. Rasulullah SAW bersabda, Inna ma'asyiral anbiya'i umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa wad'i aimanina ala syama'ilina fis shalah. Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa kami dan mengakhirkan sahur kami, serta meletakkan tangan kami, ya, tangan kanan kami di atas tangan kiri kami. Bersedekap. Jadi, ni tangan kanan letak atas tangan kiri. Bukan tangan kiri letak atas tangan kanan. Jangan diterbalikkan. Ya. Ni letak begini. Ya. Baik. Okey, sekarang dia letaknya, caranya di mana? Cara nak letak ni dan di mana posisinya di anggota bahagian depan badan ni. Nabi SAW terangkan. Cara bersedekap pada saat solat adalah pertama. Ada banyak cara. Yang pertama, meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, pergelangan dan lengan bawah.
Hal ini berdasarkan riwayat daripada sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, manusia, yakni para sahabat Nabi SAW, diperintahkan supaya seorang meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya dalam solat. Nanti kita akan tunjuk macam mana, ya, bentuknya, letak tu kat mana, ya, letak di mana. Jadi yang pertama adalah iaitu meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, pergelangan dan lengan bawah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kana nas yu'maruna an yada'a ar-rajulul yadal yumna ala zira'ihi, ya, ala zira'ihil yusra fis salat. Dahulu orang-orang, para sahabat diperintahkan untuk meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan kirinya ketika solat. Itu yang pertama. Macam ni. Kan? Ni, sini. Ni, telapak tangan ni atas tangan kiri. Ni satu yang pertama, cara yang pertama. Faham? Cara yang pertama. Cara yang kedua. Kemudian menggenggam lengan kiri dengan tangan kanan. Hal ini berdasarkan riwayat daripada Alqamah bin Wa'il dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW apabila berdiri dalam solat, beliau menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Ya, ra'aitu Rasulullah SAW idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi ala shimalih. Yang ini tadi dia letak free saja. Macam ni. Sekarang satu lagi genggam. Tu. Satu macam ni. Ni. Nah. Nampak? Ni. Satu lagi. Grip your right hand on your left hand. Tu. Faham? Yang ketiga, meletakkan kedua tangan di dada. Oh, ini tempat. Ya. Sebenarnya yang ketiga lagi satu. Sini ustaz sebut ini. Yang ketiga lagi satu, iaitu meletakkan telapak kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Ya, di atas pergelangan tangan kiri. Summa wada'a yadahu al-yumna ala zahri kaffaihi al-yusra warusghi was-sa'id. Ya, warusghi was-sa'id. Dan Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kanan, pergelangan tangan kiri. Macam mana? Ini yang ketiga. Ni atas ni. Tak macam ni. Tak ni. Ni bukan macam ni. Sini. Yang pertama tadi apa? Yang pertama begini. Yang kedua pegang. Grip ni, pegang. Ni kat lengan ni. Ini satu, change position. Ni. Satu lagi sini. Sini tak ada. Tak ada. Relax. Ni tak. Tu. Ada kan orang begini? Sebenarnya kat sini. Sini. Grip. Sini. Okey, dah 3. 3 saja yang dicatat dalam hadis Nabi SAW. Wallahu alam. Baik. Sekarang posisi nak letak kat mana? Tadi posisi tangan ni. Ni nak letak di mana? Tak sini ke? Tak sini. Ada orang macam-macam kan? Ada lurus saja. Kalau kita solat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi macam-macam. Allahu Akbar, lepas saja. Allahu Akbar, macam ni aja, macam ni. Macam ni bawah. Nampak? Macam ni. Ni tangan. Ada yang letak sini? Bawah ni? Macam ni. Ada bawah macam ni pun ada. Tak sini ada. Tak sini pun ada. Tak sini pun ada. Sini. Sini pun ada. Dia punya steady je. Kalau boleh agak ke sini pun ada. Sebelah sini tak nak tengok lagi. Tapi kalau yang posisi sini, sini, ada semua. Baik, mana satu yang ada? Mari kita lihat. Ya, posisi meletakkan, posisi bersedekap ataupun location. Ya, di mana? Baik. Oh, sini Ustaz ni bagi 3 je. Yang 3 ni tadi rupanya. Meletakkan kedua tangan di dada. Hal ini berdasarkan riwayat daripada Wa'il bin Hujur radhiyallahu an. Ia berkata, aku pernah solat bersama Rasulullah SAW dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dadanya. Ini dia menakalkan daripada kitab sifat solat Nabi SAW. Adapun para ulama lain berpandangan bahawa hadis yang
Hadis yang berkaitan dengan bersedekah ini tidak ada yang sahih. Termasuk yang tadi yang mengatakan letak di dada tu. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh perbahasan para ulama, ya, sehingga berkata Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, kalau kita buka kitab Bahrul Mazi yang disyarahkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah, dia sebut, ya, urusan meletakkan tangan ini adalah luas. Boleh saja di mana-mana posisi. Tetapi posisi itu semuanya berdasarkan hadis yang dhaif. Adapun meletakkan di sini tepi ni, ada orang mengatakan ni hati kita ni, kita pegang kat sini. Itu tidak ada dalil. Ini tidak ada dalil. Satu, menyusahkan kita kalau solat berjemaah. Dia masuk kawasan kita tu. Betul kan? Dia sigung kita ni. Itu satu bab. Dan yang ni tidak ada hadis. Adapun yang mengatakan di dada ada hadis. Di pusat, di bawah pusat itu ada hadis. Ya, kalau di sisi mazhab Maliki lepas dia. Tapi itu dibantah oleh para ulama lain. Itu perbahasan di kalangan ulama. Tapi hadis-hadis yang menjelaskan, jadi pusat, di bawah pusat, di atas pusat, di dada itu ada. Baik, kalau kita lihat. Dan itulah kita lihat dalam 4 mazhab. Ya, kalau kita lihat, ya, di sisi mazhab Syafi'i ini dia letak di pusat atau di atas sedikit. Kalau Hanafi kita selalu tengok dia letak begitu. Selalu orang solat mazhab Hanafi tu. Macam ni dia buat. Ya. Tapi tidaklah melampau macam ni. Ada solat begini. Ni bakal lebih apa, relax, santai, tak sungguh macam tu. Baik, kembali. Yang lepas tu adalah mazhab Maliki. Syiah juga begitu. Tu, lepas. Kalau kita pergi tengok, kita tengok ini sama ada Syiah atau Maliki. Tengok. Orang Syiah senang penampilan dia, tahu pakaian dia. Ya, nanti bila dia bagi salam nanti, dia letak atas paha dia tepuk sebelum bagi salam. Tepuk. Tu. Itu sahih. Itu adalah Syiah. Ya. Baik. Di mana dah kita tadi? Tentang posisi. Ya, posisi. Jadi, dalam bab ini adalah permasalahannya adalah luas untuk letak di mana pun. Ya, kalau kita lihat dalam mazhab Hambali, tengok imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu. Tu mazhab Hambali. Tengok letak kat mana? Letak kat sini betul kan? Bawah sedikit. Dia tak letak, dia letak sini. Maka yang biasa umum lazimnya kita lihat pertengahan. Adapun di dada biasanya kita akan tengok orang letak di sini. Ini sederhana. Ini okey lagi. Kalau letak sini itu dah melampau lah. Terlampau atas sangat. Sehingga menampak macam menyusahkan, menyulitkan, memberatkan, takalluf. Letak sederhana di dada. Dada di sini. Ini permulaan. Kan tenang, sebab apa? Dia sama level dengan siku kita. Jadi cool dia kita solat. Ya, kalau letak sini, maka itu nampaknya asing, janggal. Yang dimasukkan dengan dada di sini. Jadi sederhana, tenang, lapang, tak menyulitkan. Kalau sini ni kita rasa berat, beban nak pegang, nak posisi dia di sini sebab tak stable. Betul kan? Sulit ni. Orang tengok pun berat mata memandang, dia pun berat juga nak tahan kat sini. Kalau letak sini, relax, anggota tubuh kita release. Kalau sini lagi cool, lagi tenang lagi. Maka perkara ini tak perlu dipergaduhkan. Ya, sebagaimana kata Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, ya, hukum bersedekah pada kedua posisi, ya, di atas atau di bawah pusat adalah boleh dan sah. Boleh saja. Ya, dan inilah yang diamalkan oleh para ulama dari kalangan para sahabat Nabi SAW, para tabi'in serta para ulama setelah mereka. Ya, setelah mereka memandang, ya, tu. Orang tak tahu. Yarawna an yada'a ar-rajulu yaminahu ala shimalihi fi shalah wa ra'a ba'dhum an yada'uhuma fawqa surrah. Ya, wa ra'a ba'dhum ay yada'ahuma tahta surrah. Wa kullu zalika wasi'un indahuma. Itu kan luas. Permasalahan ini dah luas. Jadi tak perlu gaduh. Sebab dalil-dalilnya adalah, ya, tidak mencapai darjat sahih. Namun itu diamalkan. Maka berjalanlah di atas perkara tersebut. Ya, baik. Jadi tak perlu disalahkan. Oh, yang betul tepatnya sini. Tak. Ya, oh sini. Tak. Semuanya itu adalah luas, kata Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Dan semua itu diperbolehkan menurut mereka. Wa kullu zalika wasi'un. Luas. Permasalahan ini jangan sempitkan. Ya, jangan syadid, tak tentu arah, tak kena tempat. Maka apa yang diluaskan, luaskan, jangan disempitkan. Apa yang disempitkan, sempitkan, jangan diluaskan. Itu kaedah. Ya, kerana agama itu adalah mudah. Jangan dipermudah-mudahkan. Itu kaedah penting juga. Baik. Yang keenam, yang terakhir untuk perbahasan malam ini, memandang tempat sujud. Ya, memandang tempat sujud. Arah pandangan ketika solat. Jadi ustaz kita Hafizahullah Ta'ala membawakan hadis ini untuk menetapkan tentang di mana nak tengok waktu solat daripada awal sampai akhir. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dakhala Rasulullah SAW al-Ka'bah
Ya, sallamal Ka'bah ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Rasulullah SAW memasuki Kaabah, pandangan beliau tidak pernah berpaling dari tempat sujudnya sehingga beliau keluar kembali dari Kaabah. Ya. Baik. Jadi berdasarkan hadis ini, ya, pengarang kitab ini, ya, mengambil pandangan iaitu pandang ke tempat sujud ketika solat. Namun dalam bab ini, ya, para ulama berbahas. Ya, kerana mereka mengatakan tidak ada dalil yang menetapkan, ya, iaitu memandang arah mesti ke arah tempat sujud. Ya, jadi mereka ada perbahasan dalam bab ini. Namun yang terbaik adalah memandang tempat sujud. Sebab apa? Dengan memandang tempat sujud akan terjaga kekhusyukan, lebih terarah dan lebih terfokus. Ya, tapi memandang, ya, dalam keadaan tertentu kita dibenarkan untuk memandang. Memandang imam umpamanya. Betul kan? Kalau ada perkara-perkara apa berlaku boleh pandang. Ya, kita duduk soft belakang tak dengar suara imam, kita boleh tengok, ini dah pergerakan apa dah ni. Boleh tengok. Tu. Tapi ada satu perkara yang tak boleh kita pandang. Ketika solat dilarang. Apa dia? Pandang ke arah atas. Ke arah atas. Nanti akan disambar, ya, penglihatan itu. Ya, pandang ke arah langit itu adalah dilarang. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda du'ai fi shalah ila samai. Tu dia. Aw la tuhtafanna absaruhum. Ya, aw la tuhtafanna absaruhum. Hendaklah orang-orang, ya, orang mendirikan solat ni berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dan solat, atau mata mereka akan tersambar. Ya, hadis riwayat Muslim. Baik, jadi, ya, iaitu pendapat yang terbaik dalam bab ini adalah menjaga pandangan terfokus, iaitu tempat terbaik adalah memandang ke arah sujud. Dengan mengambil hadis yang dipaparkan oleh Ustaz kita Hafizahullah Ta'ala dalam bab ini. Namun boleh tak kita melihat? Boleh bila ada keperluan. Boleh melihat ke tempat lain. Ya. Contoh ketika mana Nabi SAW solat, sujud lamanya, tak angkat-angkat, tak bangun-bangun, sehingga para sahabat bangun tengok Nabi SAW. Kenapa tak bangun? Ingat dah mati. Ingat Nabi SAW dah wafat dalam solat. Rupa-rupanya sebab apa? Nabi SAW lama sangat sujud. Cucunya sedang bergayut belakang main, tercekik leher Nabi SAW main-main. Anak cucunya. Menunjukkan cucu boleh datang ke masjid, budak kecil. Nabi SAW tak larang. Nabi SAW bahkan biar dia puas-puas duduk belakang Nabi SAW. Nampak? Tengok. Itu akhlak yang diajar oleh Nabi SAW. Pendidikan anak-anak. Supaya anak-anak seronok datang masjid, datang surau. Ya, Masya Allah. Betapa hebatnya, betapa santunnya Nabi SAW menyantuni anak-anak kecil. Maka orang-orang yang mengurusi masjid hendaklah mencontohi akhlak Nabi SAW. Kerana anak-anak itu hendaklah ditanamkan kecintaan, cinta untuk datang ke rumah Allah. Jadi salah satu kenapa anak-anak tidak ada di masjid di zaman sekarang, yang ada orang pencik, dah tua baru nak ke masjid. Bukan sampai ketua ke masjid. Itu pun belagak. Ya, macam masjid dia punya. Anak orang datang apa bising sikit, dia tengking, dia herdik. Ya, anak duduk di depan, soh depan, dihalau ke belakang. Dulu, sekarang dah berkurangan. Sebab banyak dah ustaz-ustaz sunnah kita yang menjelaskan. Jangan dilarang anak kecil. Ya, bila dia duduk soh depan, itu hak dia, jangan diundurkan. Buka kitab mazhab Syafi'i pun sebut begitu. Jadi orang ini dia ikut mazhab mana, kita pun tak tahu. Mengaku mazhab Syafi'i, kitab mazhab Syafi'i pun dia tak buka. Tu ajaib. Buka kitab Sabil Muhtadin pun dah jumpa dah. Jangan diundurkan anak kecil itu, kerana dia setarah dengan orang dewasa. Kalau dia sampai dulu, jangan diundurkan, sebab dia hak dia. Kau orang tua datang lambat, dia duduk depan. Nak duduk depan, datang awal. Budak itu dapat hak dia. Kerana Islam menegakkan keadilan sampai dalam masjid. Tak kira dia budak ke tidak. Kecuali budak tu memang budak yang tak memayis. Budak memayis dia tak tahu dia main-main. Jahat lagi dia duduk tengah soft kita, sejak lagi hilang dia. Dah kosong, lompong, soft. Ketika itu budak-budak seperti itu di belakang. Sebab apa? Satu, dia memutuskan soft. Yang kedua, dia mengganggu khusyuknya orang. Nampak tak? Jadi ada juga etika bagi ibu bapa nak bawa anak ke masjid. Make sure they are well trained di rumah. Dah didisiplinkan baru bawa ke masjid. Kalau nak bawa juga ke masjid, jalan selamat, letak dia di belakang. Itu anak yang belum memayis. Kalau anak memayis, they can be trained. They can be educated. Betul kan? We can educate them because they are already memayis. Memayis ni apa? Faham apa yang kita arahkan. Duduk diam. Duduk diam dia. Stay here. Don't move. Ya. Don't play. Dia main. Duduk dia.
Sebab itu, kaedah nak mengajar anak-anak ni supaya dia disiplin, pandai dalam solat, jangan diasingkan dia daripada soft. Letak sama kita, letak sebelah. Anak-anak tu susun, atur. Dia pasti duduk diam. Ya, anak-anak yang umur 6 tahun, 7 tahun. Kalau duduk sebelah kita, perform dia. Dan dia belajar tentang solat. Kalau dia duduk belakang, dia buat apa? Dia main. Ya, imam dah semua solat dah, dia duduk belakang, dia main lah, dia kungfu bagai-bagai. Dah duduk tahap akhir, dia duduk datang. Dia pun landing dah. Tahap akhir, Assalamualaikum. Oi, anak aku soleh, bagus. Oh, bagus apa? Dia posisi dia yang takhir tu aja dia duduk. Jadi banyak berlaku. Sebab salahnya cara pendidikan. Biarkan anak itu solat bersendirian di belakang. Letak sama kita. Seling-seling dia. Seorang duduk sana, seorang duduk sini, seorang duduk sini. Kalau soft tu saja dia je, alamat. Jangan kalau umur 7 tahun. Yang 13 tahun, 14 tahun pun sama perangai 25. Anak zaman sekarang bukan macam anak zaman dulu. Anak zaman dulu 13, 14 dah jadi alim ulama dah. Anak zaman sekarang 18 tahun pun jadi budak sekolah yang rendah lagi pengetahuan agamanya. Tak boleh bermanfaat untuk diri dia, apatah lagi orang lain. Sebab apa? Sebab umat Islam telah meninggalkan caranya pendidikan para ulama dulu. Dia ambil pendidikan, ya, dia ambil pendidikannya oleh cara orang barat. Habis masa di sekolah. Ya, agama pun belajar hanya untuk on paper saja. Faham tak faham, it's up to you. Belajar bukan untuk beramal. Akhirnya jahil. Akhirnya tak tahu adab-adab. Akhirnya tak minat dalam melaksanakan ibadah. Datang masjid untuk bermain, bertemu kawan. Anak-anak dulu dilatih, ditrain. Ya, walk the talk. You learn and then you practice. Walk with it. Tapi anak sekarang tak. Inilah kerosakan sistem. Jadi bagaimana nak menampungnya? Ibu bapa wajib mendidik anak-anak. Ajar dia. Ya, bawa ke masjid. Jangan dia saja pergi. Train anak dia tu. Subuh ke, maghrib ke, isyak ke. Bayangkan dalam kita mendidik dia sejak daripada kecil sampai dewasa, belum tentu dia boleh ikut apa yang kita buat. Betul kan? Itu kalau tak dididik, lagi parah. Mafhumnya begitu. Ya, Masya Allah. Pernah seorang ustaz tu ceramah. Tu. Ya, ustaz, Masya Allah. Tak silap, saya dengar satu kuliah dulu. Ustaz Samsuri Ahmad, Hafizahullah Ta'ala, Masya Allah. Cerita tentang kisah satu ketika tu dia pergi solat di satu masjid. Tiba-tiba selesai masjid ada orang datang naik motor. Bukan naik motor, jumpa dia menangis. Ustaz tanya, kenapa menangis? Dia kata, Ustaz ingat tak dulu saya ni? Ingat tak saya? Ingat. Lama orang macam-macam ingat. Orang utara kan. Ustaz ingat tak anak saya dulu yang kecil yang saya bawa datang ke masjid? Duduk raga depan seorang, duduk belakang seorang. Contoh begitulah. Minta maaf lah kalau ada kesilapan. Tapi more or less begitulah. Ingat awaknya, lagu mana anak tu lah ni? Tentu dah besar sebab dah lama, betul kan? Nangis, kenapa menangis? Tu lah Ustaz. Dulu saya bawa dia ke masjid, ke surau. Sekarang dah besar, tak nak dah datang masjid. Tak nak dah datang ke surau. Nampak tak? Lepas tu pergi begitu saja, sedih. Luahkan perasaan pada Ustaz. Masya Allah. Itu yang dah dididik. Allah uji dengan anak seperti itu. Bayangkan kalau tak dididik bawa masjid ke surau, lagi parah. Lazimnya, tak semestinya, lazimnya. Betul kan? Sebab itu anak-anak mesti kewajipan ibu bapa biasakan dia tinggal solat. Jangan ajar dia tinggal solat walaupun dia belum memayis. Walaupun dia belum balik. Tetap dia darjah 1. Anak lelaki sampai darjah 6. Belum balik lagi dia. Jangan ajar dia tinggal walaupun 1 solat. Wajib ajar dia. Jaga. Ya. Ini kewajipan ibu bapa. Supaya apa? Tanggungjawab kita lepas. Walaupun barangkali ketika kita masih hidup, barangkali besok dia dah besar dan lepas, barangkali dia meringan-ringankan solat, dia tinggal. Tapi dia pasti akan ingat ajaran itu. Dan pasti sampai satu saat dia akan bertaubat, dia akan menyesali, dia akan kembali kepada Allah. Tapi kalau kita tak pernah didik dia, kita biarkan dia, sulit untuk dia kembali. Kecuali ya dia dapat rahmat daripada Allah. Ya, tapi itu chancesnya agak kecil. Sebab itu kewajipan ibu bapa mendidik anak-anak, mengajari mereka, mengingatkan mereka tentang solat dalam apa saja keadaan. Ya, selama mana kita masih hidup, walaupun anak kita telah berumah tangga, bercucu cicit, kita tetap ingatkan dia tentang as-solah. Ya. Tengok sebagaimana Luqmanul Hakim menasihati anaknya, ya bunayya, ya bunayya. Ya bunayya, solat awak tu. Ya, wahai anakku, dirikan solat, jaga solat. Jadi banyak kesalahan berlaku sekarang. Ibu bapa tak jaga solat anak-anak. Dibiarkan dia tidur pulas sampai matahari terbit. Biarlah anak tu rehat, letih dia sekolah, tak cukup tidur hari-hari, bangun awal. Satu Ahad biarlah dia tidur panjang. Dia belum balik lagi. Tu dia bagi buah tu. Dengan buah tu lah jadi dimakbulkan doa dia. Anaknya lepas tu tak solat sampai ke besar. Waliyahzubillah. Ingat,
Jaga solat. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dan keadaan sihat. Jangan putuskan. Kerana solat ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Cukup setakat itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berhenti pada poin yang ke-6. InsyaAllah panjang umur. Kita akan sambung pembahasan seterusnya pada nombor 7. Membaca doa istiftah ataupun iftitah. Segala kebaikan semuanya daripada Allah. Semoga Allah memberikan kita kefahaman. Dan yang utamanya Allah memberikan kita kesungguhan dan keazaman untuk berusaha menghidupkan sunnah Nabi SAW dan melaksanakan apa yang telah kita pelajari yang berkaitan dengan kaifiah salah, khususnya tentang menghidupkan sunnah tentang sutra, ya, dan juga cara takbir dan cara meletakkan di bersedekap di depan badan, sesuai dengan apa yang telah dibicarakan oleh para ulama kita. Segala kebaikan semuanya adalah milik Allah, ya, segala kekurangan mudah-mudahan Allah memperbaiki dan mengampuni dosa-dosa kita kesemuanya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal-amal kita, memberikan kita kelapangan, kesihatan, panjang usia dalam ketaatan, dijauhkan daripada segala musibah, ya, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah ma'ahina wa amisna ala islam wa sunnah. Dengan itu kita dapat bersama dengan Nabi SAW. Juga semoga dapat bersama dengan pengarang kitab ini yang telah memberikan jasanya kepada kita dalam memperkenalkan kita kepada sunnah Nabi SAW. Di dalam syurga Firdaus ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.